اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3 bawah sekali. Muka surat 3 bawah sekali. Kemudian hak 3 bawah sekali tu satu perkataan je tu, ada pun. Kemudian masuk kepada muka surat 4. Tapi ayat surat 3 dah dah. Surat 3 bawah sekali, tapi satu kalimah je, ada pun. Kemudian masuk muka surat yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun orang taklid, maka bahawasanya orang taklid bersalah-salahan ulama pada kufur orang taklid. Dan kata setengah ulama mukmin. Dan yang muktamad bahawasanya orang yang taklid mukmin. Tetapi jika belajar ia dan kuasa pada mendirikan dalil, maka iaitu orang taklid tadi ni asi, orang yang derhaka. Dan jika belajar dan lemah, yakni pada hal lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu orang yang taklid tadi ni asi. Jika belajar ia orang yang taklid dan kuasa mendirikan dalil, apabila dia belajar, dia ni orang yang terima pelajaran, maka dia dapat mendirikan dalil sendiri. Tiba-tiba dia tidak belajar, maka orang taklid tadi ni asi, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dan jika belajar dan lemah daripada mendirikan dalil, dia ni kalau belajar tapi dia tidak terima pelajaran ayat kitab. Dia tidak terima pelajaran dengan bahawa dia kurang cerdik. Belajar pun akhirnya dia lemah daripada mendirikan dalil. Dia tak pandai juga, dia tak boleh nak menguasai ilmu juga. Sebab apa? Sebab dia kurang cerdik, bodoh lah kita kata.
maka iaitu orang yang taklid tadi ni asi, derhaka. Cuba kita tengok molek. Mula-mulanya dia orang taklid. Sebab apa dia taklid? Sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, dia boleh mendirikan dalil sendiri. Tiba-tiba dia tak belajar, maka berdosalah dianya. Yang kedua ni pula, dia belajar tapi dia IQ rendah, kurang cerdik. Maka dia tak lemah daripada mendirikan dalil. Dia masa lagi taklid tunggu orang, tapi dia bukan tak belajar. Dia belajar tapi dia tak cerdik, tidak boleh menguasai ilmu. Orang yang tidak terima pelajaran, maka asi, berdosa juga. Yang pertama, dia kalau belajar, dia boleh mendirikan dalil. Tapi dia tak belajar, akhirnya berpegang satu-satu pegangan semata-mata turut orang. Tapi kalau belajar, dia boleh tak nak mendirikan dalil, nak mendatangkan dalil, boleh. Tapi dari tak belajar, nak mendirikan dalil macam mana? Maka orang taklid seumpama ni, walaupun pandangan muktamad mengatakan mukmin, sah iman, tetapi asi, mana derhaka, berdosa. Sebaliknya, kalau dia ni taklid, tapi dia dalam keadaan ni bukan ahli bagi ilmu. Maknanya kalau dia belajar pun dia jenis luruh benda gitu je. Dia belajar tapi dia tak cerdik, dia lemah daripada mendirikan dalil. Tiba-tiba maka asi, jadi sama asi, sama derhaka. Kalau sama asi, tak payah datang muqabil dia. Satunya, jika belajar dan kuasa mendirikan dalil. Jika belajar dan lemah daripada mendirikan dalil, didatangkan dua. Tapi hukum dua ni sama je. Maka iaitu asi, derhaka belaka. Tak payah hari dua gini. Didatangkan hak muqabil yang berlawan ni sebab hukum lain-lain. Kalau hukum sama iaitu asi dua-dua ni, tak payahlah datangkan dua, datangkan satu sudahlah. Jika belajar ia sama ada kuasa mendirikan dalil ataupun lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu asi. Sebab sama asi ni kan. Jika belajar ia dan kuasa mendirikan, sama ada kuasa mendirikan dalil ataupun lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu asi. Sebab sama. Didatangkan muqabil dua ni, dia tak sama. Satunya belajar kuasa mendirikan dalil, yang kedua belajar dan lemah mendirikan dalil. Didatangkan asing dua ni sebab hukumnya berbeza. Berbeza macam mana? Hak yang pertama, belajar dan kuasa mendirikan dalil, tiba-tiba tak belajar, maka asi, derhaka. Sebaliknya, dia belajar tapi dia lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu asi. Ni jatuh satu perkataan. Maka iaitu tiada asi, tidak derhaka, tidak berdosa. Jatuh satu perkataan. Maka iaitu tiada asi, tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia belajar dah. Belajar Allah Ta'ala ada. Kemudian diajar oleh gurunya, Allah Ta'ala ada, dalilnya begian. Tapi esok lusa tanya balik, macam mana hak pelajaran sebelum ni? Berpegang Allah ada. Memang saya berpegang Allah ada. Lepas tu hak ajar sebelum ni, dalil mana dalil? Allah dalil apa pula ni, tak boleh, tak reti ni. Ni sebab apa? Dia kurang IQ dia, lemah daripada mendirikan dalil. Maka iaitu tiada asi, tak berdosa dianya.
Jatuh satu perkataan, maka asi jatuh tiada. Ni kitab Jawi. Ada ni. Ini contoh. Kitab Jawi ia lebih sukar daripada kitab Arab. Kitab Arab payah nak jumpa hok jatuh kalimah. Kalau kitab Jawi ini di antara problem jatuh satu kalimah, tersilap cetakan, tulis perkataan lain. Terkadang bukan jatuh satu kalimah, terkadang jatuh satu baris daripada cetakan, satu baris. Sebab tu hak mudahnya kitab Arab daripada kitab Jawi. Dulu saya mula-mula ngaji pondok tu dah ajar kitab Jawi. Dia kata kitab Jawi ni banyak salah. Salah apa? Salah cetakan. Bukan salah hak ulama yang menulis kitab Jawi tu, tapi salah cetakan. Tu dah kitab Jawi tu buat kitab Arab belaka. Sebab kitab Arab ni cetakan dia payah nak jumpa hak tersalah cetakan. Kitab Jawi ni kalau dulu buat cetakan Penang, cetakan Singapura kalau lama-lama dahulu. Terkadang kita tengok satu cetakan yang lain berbeza. Mana pun ni bab cetakan. Di sini jatuh satu kalimah. Satu kalimah pun. Tiada asi, tiba-tiba tiada tu jatuh, maka asi hukum dia jauh. Hukum dia jauh ni. Macam mana pula berdosa? Dia belajar dah, bukan tak belajar, tapi dia orang yang tak terima pelajaran. Dalam kitab Nabi dia kata gitu. Orang yang tak terima pelajaran ni makna orang ni kalau belajar pun dia tak cerdik, dia bodoh, dia tak boleh nak menguasai ilmu. Dia panggil orang yang tidak terima pelajaran. Lepas tu nak ambil salah macam mana? Bukan taskhid, bukan taksir, bukan cuai. Dia belajar dah, tapi dia tak cerdik. Yang mana kewajipan dalam agama ni adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu hak kewajipan. Bukan menguasai ilmu, bukan reti, bukan pandai, bukan faham. Hak kewajipan kita talabul ilmi, tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu ikhtiar usaha kita. Menguasai ilmu, reti, pandai, faham, itu qada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang ikhtiar usaha yang diwajibkan ke atas kita, itu usaha tak boleh bekal. Jadi menguasai ilmu, reti, faham ni adalah qada daripada Allah. Takkanlah perkara yang bukan ikhtiar usaha kita tiba-tiba diwajibkan ke atas kita, maka berdosa jikalau tidak boleh menguasai ilmu, berdosa jikalau tidak boleh mendirikan dalil walaupun dia belajar dah. Dia lemah daripada mendirikan dalil kerana Tuhan jadikan dia bodoh. IQ dia rendah, berdosa juga. Dosanya kat mana? Sebab dia belajar dah. Kan jauh tu. Walaupun hanya jatuh satu perkataan, tiada, tapi hukumnya sangat jauh lagi. Salah. Tengok ni kitab kata ni. Belajar dah ni. Tapi masih lagi lemah mendirikan dalil ni. Orang ni orang bodoh ni. Orang yang memang tak ada menguasai ilmu. Berdosa juga kamu ni. Kan salah tu kan. Kitab ni. Kitab kena belajar. Kitab kena belajar, tak boleh membaca sendiri. Kalau belajar, adalah catatan. Maka iaitu asi, jatuh tu bukan asi. Maka iaitu tiada asi, tak dosa. Pernah
seorang ustaz dia telefon tanya hak ayat ni. Muskil dia kata. Kenapa sama-sama asi? Orang yang kuasa mendirikan dalil, kalau dia belajar tapi dah tak belajar, maka dia pun taklid turut orang dalam bab pegangan. Asi, berdosa lah. Tapi macam mana pula kalau orang tu belajar tapi dia lemah daripada mendirikan dalil sebab dia ni bodoh. Sebab apa asi juga. Pada ni. Tapi masa telefon tanya tu faham lalu dah. Sebab sebut kitab Bidayatul Hidayah. Muka surat pula muka 4 barunya. Awal-awal. Memang ingat sangat dah sini ni. Dan ni di antara yang saya jadikan sebagai contoh. Macam mana masalah kitab Jawi. Kalau tak belajar kitab kosong, kalau baca macam mana jadinya. Begini. Jatuh satu kalimah seumpam ni perkara biasa. Tanda ni. Tapi hukumnya sangat-sangat jauh lari dia. Ini jatuh satu kalimah. Bertukar kalimah pula. Ini cerita jatuh satu kalimah ni. Bukan cerita Jawi tulisan lama. Jawi tulisan lama ni huruf dia berbeza dengan Jawi hak tulisan baru. Ada ni. Baca kitab Jawi lama. Baca kitab Hidayatus Salikin. Itu Jawi tulisan lama tu. Situ kok macam-macam dia baca. Jadi tak belajar. Kitab Hidayatus Salikin, dia hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kalau kiranya dia lebih muda daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dia kalau kira lebih muda daripada kitab Bidayatul Hidayah. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni karangan Syekh Muhammad Zain, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Maknanya Bidayatul Hidayah ni lebih tua daripada kitab Hidayatus Salikin. Maknanya guru ni Syekh Muhammad Zain ni, kitab Bidayatul Hidayah ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tuang kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Kitab Munyatul Musalli ke, Burutul Tulak ke, Sulam Mubtadi ke, Durusamin ke, waktu Syekh Daud Al-Fatani. Itu murid pada Syekh Muhammad Zain ni. Batulah kitab Bidayatul Hidayah ni kira-kira kitab Jawi Tauhid Sifat 20 yang paling tua yang masih lagi ada dalam pasaran. Itu dikatakan. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni 1170 Hijri. 1170 Hijri, 1756 Masihi. Adapun Hidayatus Salikin di 1192 Hijri. Jadi 1192 Hijri, 1170 Hijri, maknanya tua kitab Bidayatul Hidayah daripada kitab Hidayatus Salikin 22 tahun beza dia. Dah guru dengan anak murid, padanglah 22 tahun. Bidayatul Hidayah kok guru Syekh Muhammad Zain 1170 Hijri. Kemudian Hidayatus Salikin hak murid 1190 Hijri, 22 tahun. Anak murid. Hak kita duk ngaji Faridatul Faraid tu, hak tu 13 Hijri hak tu. Hak tu kemudian sangat dah nak banding dengan Bidayatul Hidayah ni. Kemudian Bidayatul Hidayah ni hak sebelah tepi tu adalah hak Syekh Ahmad Al-Fatani tu sebelah tepi tu. Tuang kitab Faridatul Faraid, hak sebelah tepi tu ada notakai sebelah tepi tu. Hak tu adalah hak Syekh Abdul Samad Syekh Ahmad Al-Fatani hak sebelah tepi. Ni apa? Takrirah hak sebelah tepi tu. Hak notakai ke sebelah tepi tu adalah hak Syekh Ahmad Al-Fatani, tuang kitab Faridatul Faraid.
Faridatul faraid 13 Hijri. Tu kemudian sangat dah. Kemudian sangat ni dengan kita 1 tahun lebih lah. Faham lah 13 Hijri ni. 100 tahun lebih dah. Tapi hak mana? Hak paling. Dah ni hak 1170 Hijri ni. Yang kita berapa tahun? Tapi cuma Hidayah ni dia punya jawi dia tu jawi hak agak mudah. Adapun Hidayatus Salikin dia jawi tu jawi lama sungguh. Ku ni tak ada alif kahwaw aku. Ku saja pun bukan kahwaw. Ku adalah ku saja. Kalau ku tu di belakang kah sutilah. Kehendakku. Maka ada kah suti belakang. Okeylah. Tapi kalau ku tu di hadapan, ku di hadapan hak mula-mula tu. Hak mula-mula kita terjemahan Bismillahirrahmanirrahim tu. Hak mula-mula tu dimulai dengan ku mulai kitab ini dengan nama Allah. Ku mulai. Ku ni kasuti. Bukan kahwaw. Mulai. Kasuti ni disambung pula dengan mim lam alif ya. Nak baca mana? Kaf ku. Mulai disambung dengan mim tu. Dia aku dengan mulai ni kataan lain-lain bukan. Kerana kita tulis humi. Aku mulai kitab ini. Aku dengan mulai itu satu kalimah. Ada ni. Aku dengan mulai ini dia akan apa? Senggang tau. Sebab kalimah lain. Sekarang aku ni kasuti bukan kahwaw. Disambung dengan mim. Kaf mim lam alif ya. Ku mulai kita ini. Aku mulai kita ini. Kalau tak belajar nak baca mana? Kamlai gitu. Dia kok dalam gitu belakang tu. Ku tambahi. Ku tambahi. Mana aku menambahi. Ku tambahi. Dia je warna ku tambahi. Kaf sambung dengan te, mim alif he suti. Nak baca mana? Hidayatus Salikin. Aku tambahi. Aku tambah nah. Aku ni aku tambahi, ku tambahi. Tak apalah ku tambahi, ku pun je lah. Ku ni bukan ku ni. Bukan nama orang ni. Ku tambahi, ku tu kaf, lepas tu tambahi kaf disambung dengan te, mim, alif, he. Nak cakap mana? Ketembok jawapan dia. Ku tambahi anak cerita tak jawi. Itu dah cerita hak salah cetakan lagi tu. Hidayatus Salikin memang banyak salah cetakan. Memang banyak salah cetakan. Ini peringat molek kita jawi ni. Jangan hanya semata-mata kita pandai baca jawi, kita pun nak mengajar kita jawi. Jangan buat gitu, jangan buat gitu. Ada ni. Kalau pergi situ boleh nyakit lah. Zahirnya tak nampak penyakit sebab pandai berdeka. Kok Zahir pandai berdeka. Baca panjang 2-3 baris. Hak salah tak salah dia redah je. Dia redah je, tak ada. Mungkin tak kosong. Lepas tu dia pesan dah, dia pun hurai. Hak 2-3 baris tu dalam tu banyak masalah tu. Yang sepatut dihuraikan. Ambil yang mudah-mudah je. Hak payah-payah hak tak tahu je. Orang pun tak perasan dah. Sebab dia baca 2-3 baris terik. Lepas tu ambil maksud. Lepas tu hak kitab ni tinggal. Dia pergi hak semasa pula. Orang pun dengar hak semasa. Kitab ada dah lah. Ada ni. Itu macam apa tu? Itu macam ambil kesempatan tu. Dalam keadaan orang kita ni jenis nak dah kepada kitab-kitab jawi lama. Tambah dah jenis main duk ceramah, tak ada boleh apa. Kita ni orang nak kita jawi lama. Kita pun ambil kesempatan, kita pandai baca jawi, kita pun goreng. Goreng apa tak goreng? Ini istilah orang baru ni. Kena goreng tak sekarang dah. Goreng tu. Ada. Ini jatuh satu perkataan sahaja.
Satu kalimah saja, tapi jauh makna dia. Maka iaitu asik ni tiada asi. Jadi orang kata telefon tu, tahu lalu dah. Jadi macam mana ni asi belaka ni? Kenapa buat dua masalah kalau sama hukum? Jika belajar dan kuasa mendirikan dalil, iaitu asi. Jika belajar dan lemah mendirikan dalil, maka iaitu asi. Kenapa jadi dua perkara yang hukumnya sama, kenapa buat jadi dua ayat yang berbeza? Senang gini je lah kalau sama-sama asi. Jika belajar sama ada dapat mendirikan dalil ataupun lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu asi. Dah sama hukum. Lain. Lepas tu didatangkan dua di sini. Tapi kenapa sama-sama tiada asi? Tak. Jika lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu tiada asi. Sebab tu saya benarnya ngaji kitab Jawi ni kemudian dah. Saya ngaji mula-mula kitab Arab lah ke. Tu dah ajar kitab Jawi tu kata banyak salah dia kata. Tu ajar kitab Arab. Kemudian bosan ngaji kitab Jawi ni. Kalau tidak go, kalau tak ngaji kitab Jawi go, balik kampung kena ngajar kitab Arab lelah lah kitanya. Bukan lelah orang nak ngaji tu, orang nak ngajar pun lelah dah kitab Arab. Memuju kat kemudian ngaji kitab Jawi. Jadi pelik sikit lah. Orang biasa duduk pondok ni, dia mulai kitab Jawi, baru ngaji kitab Arab. Saya ni kitab Arab dulu. Sebab tu kata kitab Jawi banyak salah. Betul lah, banyak salah cetakan. Macam-macam ni nak baca kitab Jawi banyak salah cetakan ni, kena belajar kitab Jawi tu sendiri. Lepas tu baiki sebagaimana guru yang baiki. Guru baiki, ambil daripada gurunya sampailah di tuang kitab yang asalnya adalah tulisan tangan. Cetakan ni kemudian, cetakan ni bukan hak tuang kitab. Tuang kitab tak ada kilang pencetakan, tak ada. Sampai di pencetakan ni kadang-kadang timbul tersalah cetakan. Sebab tu terkadang buku-buku dia ada pembetulan di hadapan. Kenapa ada pembetulan di hadapan? Kenapa ada pembetulan di hadapan? Sebab tuan buku ni mendapati bahawa yang dihantar kepadanya cetakan tu ada hak tertinggal, ada hak tersalah perkataan. Jadi nak baiki tak boleh dah, sebab cetakan sudah keluar. Maka dia ada pembetulan di permulaan buku, kan gitu. Di pembetulan ni daripada tuan buku, kerana pencetak tu tersilap. Jadi hak kita mengaji untuk perbaiki ni daripada guru sampai pada tuan kitab ada silsilah. Sebab tu tunggu pondok dia baca kitab hak dia belajar. Sehingga setengah-setengah tunggu pondok ni kitab hak baru-baru. Kitab baru-baru hak dia tak ngaji pondok. Orang minta baca kitab baru, mudah je kitab tu. Dia tak mengajar. Sebab apa? Saya tak belajar kitab tu. Kitab kecil, tak belajar pun dah dia mengajar kitab Arab apa semua. Kitab kecil tu baca je lah. Baik ilmu kitab Arab ada dah di tubuh tu, dia takkan baca. Melainkan kitab Jawi hak dia belajar. Bila kitab Jawi dia belajar, ambil daripada gurunya pun belajar. Guru sampailah pada tuan kitab. Mana baiki tu baiki daripada tuan kitab. Tapi syaratnya kita ambil daripada guru. Ada silsilah. Ada silsilah. Ada sanad orang panggil. Tapi kalau orang yang tak belajar kitab kosong, dia pandai pula dekor. Tadilah dekor. Dia kata jangan kau duk pandai-pandai baiki kitab orang. Pandai-pandai baiki kitab orang. Ini jatuh perkataan. Hak ni tersalah perkataan. Oh, pandai-pandai baiki kitab orang. Dah pandai sangat buat kitab sendirilah. Jangan duk baiki kitab orang. Sebab apa? Sebab dia tak pernah baiki kitab. Sebab apa? Sebab dia kitab dia kosong, dia tak pernah belajar. Sebab saya pernah mula-mula saya mengajar dahulu, bila sebut kata baiki, adalah orang tanya, Ustaz
Saya mengaji dengan guru saya sebelum ni, dia marah baiki kitab orang. Sebab apa kita pandai-pandai nak baiki kitab orang? Kalau pandai sangat buat kitab sendiri, kita tahu dah. Ya, siapa tunggu dia, kita tahu dah. Sebab kitabnya kosong, dia tak belajar. Tapi dia pandai berbicara. Orang kata alim lah sebab dia pandai berbicara. Orang sekarang ni alimnya bukan kerana dia belajar. Alimnya kerana pandai berbicara. Kalau belajar lama sekalipun, belah-belah tahun belajar, duduk pondok, tapi masuk kampung berbicaranya tak pandai. Pandai ni, tak pandai. Dia baca kitab, muka-muka pun tak angkat. Baca je. Orang kampung akan kata tak ada ilmu ustaz tu. Padahal dia belajar lama mana pondok. Kenapa orang kampung kata tak ada ilmu? Sebab tak pandai bicara. Kalau orang hak pandai bicara, alim dia kata. Sebab apa? Sedap dia cakap. Kok tu alim? Badan ni. Jadi walaupun kita kosong dah pandai berbicara, maka dia tak baiki kitab sebab dia tak belajar. Kita baiki kitab bukan kita baiki hak tuang dia. Kita baiki catakan yang dibaiki oleh tok guru sampailah di tuang kitab. Jadi pernah orang tanya seumpama tu, kenapa baiki? Kita pakai hak tuang kitab. Itu bukan hak tuang kitab, itu hak cetakan. Itu hak cetakan. Lepas tu kadang-kadang kalau boleh kita jawi-jawi lama, memang saya akan ambil, saya akan photostat. Sebab apa? Sebab kita nak tengok dengan hak jawi, hak baru, kita nak salah cetakan. Kadang-kadang hak lama comel. Ada. Macam kalau contoh kitab Munyatul Musalli, saya ada 2-3 hak cetakan yang berbeza. Pada ni ada yang sama muka surat dan ada yang berbeza sangat-sangat muka surat. Berbeza sangat-sangat. Jadi bila dalam kitab hak kita Munyatul Musalli itu, tunggu kata salah cetakan, kita pun baiki. Kita pun tengoklah hak dalam cetakan lain yang lain muka surat. Kita kena cari ayat sebab muka surat lain. Tengok ya sungguh. Dan kitab hak lama ni ada perkataan tu. Hak kitab baru ni gugur perkataan tu. Maknanya baiki tu daripada hak asal, bukan hak salahnya adalah cetakan. Ada ni. Tapi ada juga sekarang ni, hak cetakan lama salah, cetakan baru comel. Contoh kitab Faridatul Fara'i. Saya pakai cetakan lama, muka surat berbeza dengan hak Faridatul Fara'i, hak jauh cetakan baru, muka surat berbeza. Terkadang hak saya salah, hak lama, hak baru tu betul cetakan. Terkadang hak saya lama ni betul, hak baru tu salah cetakan. Tu mana cetakan mereka tu? Satu laginya kitab Penawar Bagi Hati. Hak saya hak kertas hak pesan lama tu. Hak sekarang Penawar Hati ni kertas putih comel tu. Kitab Wisyahul Afrah, hak saya pakai ni hak kurah, hak bukan jilid. Hak kertas dia kertas lama tu. Orang sekarang ni hak pakai hak putih comel tu. Hak sekarang dia cetakan baru. Muka surat sama. Muka surat sama. Tapi terkadang hak saya pakai tu memang kena baiki. Saya baiki hak dalam kitab Penawar Bagi Hati Tugu baiki. Kitab Wisyah saya baiki sebab Tugu baiki. Tiba-tiba hak pegang hak baru tu, ustaz comel je hak saya. Tak ada salah-salah pula dah. Comel hak dia. Comel hak cetakan baru. Tu. Mana apa tu? Cetakan. Dalam kitab Wisyahul Afrah ada satu muka surat tu tak ada satu baris. Tak ada satu baris. Pada ni. Tak ada satu baris. Dan kitab Matla'il Badrin tak ada satu baris. Bukan satu kalimah, satu baris. Hak dalam kitab Wisyah, hak kata saya tak ada satu baris tu dalam hak cetakan Wisyah tu. Tapi kalau buka kitab Kasful Lisan, kitab Kasful Lisan. Kalau buka kitab Kasful Lisan, di tepi tu ada Wisyahul Afrah. Di tepi tu Wisyahul Afrah. Di dalam tu Kasful Lisan. Dia tak pekoh. Di tepi tu
InsyaAllah farah kita pekoh. Di tepi tu comel, tak ada jatuh satu bagi. Badak ni. Saya mengajar Mata'im Badring tu satu kali. Hak ni tak sebab masalahnya kita belajar dengan tok guru kita lain, cetakan lain, kita cetakan lain. Terkadang kita tak perasan tu tok guru baca hak kita tak tahu. Hati dia masalah. Jadi saya pun mengajar. Adalah seorang ustaz lakoh tu dia kata. Saya pun baca semula. Lakoh tu. Tak lakoh ni. Tengok-tengok hak dia cetakan lama, hak saya cetakan baru sedikit ni tak ada satu baris, bukan satu perkataan. Tapi kenapa masa belajar tubuh kita tak baiki? Sebab tubuh bukan cetakan hak kita. Dia cetakan hak lama gitu juga. Jadi dia baca hak kita tak ada tu, mungkin kita khoyar, tak perasan. Ada ni. Sebab hak tubuh biasa tak ada, dia cetakan baru, dia cuma cetakan lama belaka. Dia cetakan lama, comel. Hak cetakan baru, tak ada satu baris, bukan tak ada satu perkataan. Ini ambil pengajaran molek. Kita nak belajar, kena cermat molek. Kena cermat. Biar orang yang nak mengajar tu betul-betul dia belajar, bukan hanya membaca sendiri. Bukan hanya membaca sendiri, terkadang hanya ambil hak rumi-rumi sahaja, terkadang hanya fotostik sahaja hak orang, terkadang hanya pinjam saja dobik orang, catatan orang. Ini ada hak seumpama ni, ada pesen seumpama ni. Ada pesen yang seumpama ni. Kadang-kadang kita kenali sebab sama-sama mengaji, tapi memang kita tahu dah dia tak mengaji kita tu, macam mana dia boleh baca kita tu? Kena-kena dia pinjam sama-sama kawan. Ada ni. Maka di sini kadang-kadang pemahaman lari. Kenapa pemahaman lari? Sebab dia tidak belajar kitab tu. Ada ni. Ini kata kena cermat molek dalam kita nak belajar ilmu, terutama sekali ilmu tauhid. Ilmu fiqh pun nak kena cermat, ilmu tasawuf pun nak kena cermat, tasawuf hakikah pun nak kena cermat, lagilah nak kena cermat. Memang hak tempat ni, hak jatuh satu perkataan memang saya biasa sebut dalam kuliah-kuliah lain sekalipun. Hak berkaitan jatuh satu perkataan. Tapi permasalahannya sangat jauh lari. Maka iaitu asy, iaitu tiada asy. Adapun orang yang taklid, baru nak balik semula kepada huraian kita. Setengah jam dah kita ni. Adapun orang yang taklid. Orang taklid ni kalau isi fa'ilnya muqallid. Muqallid ni orang yang taklid. Muqallidun orang yang taklid. Apa makna orang taklid? Apa makna taklid? Dia ada dalam perkataan Melayu kita. Dia tulis taklid buta. Ada? Ada tak? Taklid buta. Biasa dengar tak? Perkataan taklid buta. Ke tak biasa dengar? Ditulis taklid buta. Apa makna taklid buta? Maknanya dia tunggu orang semata-mata. Tu taklid buta. Dia tunggu orang semata-mata, dia tidak ada dalilnya sendiri. Itu dipanggil taklid buta. Taklid. Taklid buta ni tak ada dalam kitab. Taklid buta ni dalam bahasa perkataan kita. Dia ada dalam ni bahasa Melayu kita lah. Taklid buta tu kita ada. Ada saja taklid buta. Dia taklid di sini dengan bahawa dia berpegang satu-satu akidah. Akidah yang dipegang tu muwafaqah, bertepatan dengan yang sebenar. Mana? Berpegang Allah ada. Tu bertepatan dengan sebenar. Berpegang Allah sedia, Allah kekal. Tu bertepatan dengan sebenar. Dalilnya mana?
Saya pakai turut orang duk sebut ramai-ramai lah kata Tuhan ada sedia kekal. Yelah dalilnya mana? Tak ada dalil lah. Tu taklid dia panggil. Dia panggil muqallid. Orang yang turut orang dalam bab pegangan tetapi tidak ada dalil sendiri. Dia jazam, dia putus, dia yakin apa yang dia jazam, dia putus tu sebenar. Tapi turut orang kata semata-mata. Makna turut orang semata-mata. Turut ni pada dalil. Turut ni pada dalil. Dia berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Turut orang juga tu. Kenapa? Kerana dia belajar. Memang turut orang. Tapi dia turut orang. Hak pegang Tuhan ada, Tuhan sedia kekal. Hak dalam bab usul tu dia turut orang. Dalam usul tu dia turut orang. Dalam bab pegangan tu. Tapi mana dalil atas pegangan tu? Dalil atas pegangan tu mana? Oh, tak ada dalil tu orang semata-mata. Itu dipanggil muqallid. Yang mana kita pergi kepada pembicaraan dalam kitab kita ni pengetahuan. Sebut pengetahuan, ilmu, makrifah. Ilmu, makrifah. Dalam pembicaraan tauhid ini satu makna dipanggil lafaz yang muradif, perkataan lain-lain. Ilmu, alima, ya'lamu, ilman. Ma'rifah, arafa, ya'rifu, ma'rifatan. Lain tu. Tapi ilmu dan makrifah makna yang sama. Apa dia makna ilmu dalam pembicaraan tauhid? Apa dia makrifah permulaan agama? Dalam pembicaraan ilmu tauhid ni adalah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ada al-jazmu, jazam, putus. Kalau zan, terdahulunya bicara zan, syak, waham, tu kafir lagi. Makrifah tidak sah, iman tidak sah. Dia kena jazam, putus. Zan 90% Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Tu tidak sah makrifah, tidak sah iman, kafir. Kalau syak 50-50 Tuhan ada, tu ceritalah zan pun kafir lagi. Waham 30% je Tuhan ada, 70% Tuhan tak ada, tu cerita tu zan pun kafir lagi. Dia kena jazam, putus 100%. Yakin 100%. Yang keduanya al-mutabiqu lil haqqi. Hak jazam tu bertepatan dengan yang sebenar. Hak ni nak kena ngaji molek. Nak bertepatan dengan sebenar tu. Macam sebut sebelum ni lah. Semua orang ada pegangan masing-masing. Semua orang ada keyakinan masing-masing. Orang kafir pun ada pegangan kafir dia, ada keyakinan kafir dia. Orang Mu'tazilah pun ada pegangan Mu'tazilah dia, ada keyakinan Mu'tazilah dia. Ada ni. Tapi kita nak pastikan hak jazam putus kita tu bertepatan dengan yang sebenar, bertepatan dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Al-mutabiqu lil haqqi tu. Bertepatan dengan yang sebenar. Kalau jazam putus tapi tidak bertepatan dengan yang sebenar, akidah seumpama akidah kafir tu, maka iman makrifah dia tidak sah, kafir. Akidah dia tu jazam putus tapi tidak bertepatan dengan sebenar, akidah Mu'tazilah. Khilaf. Kadang-kadang ada pandangan hak ulama kata kafir lagi, makrifah tak sah. Ada pandangan kata dak, iman disah, makrifah disah, tapi fasik lagi mau bertadek.
Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pada nisbah pegangan. Ni hak dosa yang paling besar sekali. Kita nak pastikan al-mutabiqu lil haqqi. Bertepatan dengan yang sebenar. Macam saya besok contoh-contoh sebelum ni. Pegangan putus jazam. Perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Bertepatan dengan sebenar tu. Tidak bertepatan. Itu akidah Mu'tazilah. Tengok. Pegangan dia putus. Nak buang hak pegangan, hak putus, hak terpeso ni bukannya mudah. Dia ada pegangan dah tu. Ada pegangan. Dia berpegang. Perkara jahat bukan qada dan qadar. Bertepatan ke tak? Tak. Nak pastikan al-mutabiqu lil haqqi, bertepatan dengan yang sebenar. Kemudian pegangan yang putus yang bertepatan dengan sebenar ni andalilin, terbit daripada dalil, keluar daripada dalil. Ni nak bicara sini. Jadi kewajipan berdalil ni sama ada kewajipan usuluddin ataupun kewajipan furu' pada usuluddin. Itu dibahas panjang pula situ. Sama ada berdalil ni kewajipan usuluddin ataupun furu' pada usuluddin. Furu' cabang dalam ilmu tauhid bab berdalil ni. Atas pandangan berdalil ni usuluddin lagi. Tak ada dalil kafir lah usuluddin tu kan. Pandangan muktamad berdalil ni furu' dalam usuluddin, cabang dia. Tidak berdalil makrifah dia sah, tapi berdosa ataupun tidak, tengok dia itu boleh terima pelajaran ataupun tidak. Ada khilaf ulama pula situnya. Hak berkaitan dengan kewajipan berdalil ni sama ada kewajipan pada usuluddin ataupun furu' pada usuluddin. Berkaitan dengan terbit daripada dalil. Dia pegang jazam putus. Sebenar pegangan tu, tiba-tiba tidak ada dalil. Tiba-tiba tidak ada dalil. Nak cerita hak tidak berdalil. Orang ni orang muqallid. Orang ni orang muqallid. Maka orang muqallid adapun orang muqallid maka bahawasanya orang muqallid ni bersalah-salahan ulama pada kufurnya. Bersalah-salah ulama pada kufurnya. Mana bersalah-salah ulama pada kufurnya? Kata setengah ulama kafir. Dan kata setengah ulama mukmin, makrifah dia sah, iman dia sah. Pada ni. Hak pandangan kata kafir ni atas pandangan mengatakan bahawa berdalil tu adalah kewajipan pada usul, pada tapak pegangan ni. Hak berdalil ni. Tidak berdalil maka kafir. Makrifahnya belum sah lagi. Kata seorang ulama mukmin. Tapi di sini berkhilaf ulama pada kufur di sini. Hak nisbah hukum akhirah ni. Adapun nisbah hukum dunia, sepakat ulama dianya adalah orang Islam. Orang Islam dihukum zahir. Berkhilaf ulama pada kufur ni nisbah hukum akhirah. Iman disah ke tidak, makrifah disah ke tidak. Adapun hukum dunia, dia adalah orang Islam. Boleh makan sembelihan dia. Ini dia panggil bersalahan ulama pada kufurnya. Bersalahan ulama pada kufurnya.
Dia ginilah. Ni bab-bab dalil. Ni dalam bab dalil. Adapun Mu'tazilah pegangan Qadariyah ke apa ke, bersalahan ulama juga. Bersalahan ulama juga. Tapi mukmin ataupun kafir tu tu nisbah hukum dunia dah tu. Kalau kata kafir hukum dunia tu. Masalah hak Mu'tazilah Qadariyah nya contohnya tu berat tu. Ni hak masalah bersalah umat pada kufurnya, masalah taklid ni disebut hukum akhirah. Disebut hukum dunia, dia orang Islam, sembelihan dia boleh makan. Adapun Mu'tazilah berkhilaf ulama pada kufurnya. Setengah ulama kata kufur, setengah ulama kata mukmin. Kufur di sini di sebuah dunia kufur dah dianya. Hak akhirat tetap dah. Dia orang kafir di sisi hukum akhirat tu tetap dah. Dunia hukum kafir dah yang Mu'tazilah ni. Pandai ni. Dia berbeza sedikitlah masalah bersalah ulama pada kufurnya kufur orang taklid dengan bersalah ulama pada kufurnya kufur Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah ke. Dia banyak pula Mu'tazilah ni. Dia kalau sebut kata bersalah ulama pada kufur, makna apa ni? Ada ulama kata kufur, ada ulama kata mukmin tak kufur. Dia kadang-kadang kalau kita pergi pada pembicaraan di hadapan tu, yang tidak khilaf pada kufur. Khilaf ni bahasa Arab, bersalahan ni bahasa Melayu kita. Ada ni. Adanya tidak khilaf pada kufur. Ada dikata khilaf pada kufur. Kita kena ingat ayat tu. Kalau kata tidak khilaf pada kufur, bererti ijma' ulama letak kafir belaka pegangan tu. Kalau dia kata pegangan begian-begian, apakah hukum pegangan ni? Maka tiada khilaf pada kufurnya. Nanti ada khilaf pada kufur dengan bahawa ulama tidak bersalahan dah. Semuanya kata kafir belaka. Dia gitu. Tetapi kalaulah pegangan begian-begian, contoh Mu'tazilah Qadariyah, ataupun contohnya Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Mu'tazilah Qadariyah tu bab lain. Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Apa hukum pegangan Qadariyah ni? Apa hukum pegangan Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada dan qadar? Pegangan ni khilaf pada kufur. Khilaf. Kenapa khilaf pada kufur? Setengah kata kufur, setengah kata mukmin. Situ. Kita faham ayat dia. Maka tiada khilaf pada kufur. Maknanya tak ada ulama kata kafir belaka lah tu. Khilaf pada kufur. Mana apa ni? Ada ulama kata kufur, ada ulama kata mukmin. Imannya sah. Tapi mukmin yang fasik lagi mubtadi'. Hari gitu pula. Ada ni. Kemudian kita kufur sekali, kafir sekali, apa beza? Macam ni kitab ni. Bersalahan ulama pada kufurnya, pada kufur orang yang taklid. Kata setengah kafir dan kata setengah mukmin. Kufur dengan kafir, apa beza? Kita bahasa Melayu tulis kufur, K-U-F-U-R. Bahasa Melayu kita tulis K-A-F-I-R. Ada kan? Kufur ada tak bahasa Rumi? Bahasa Melayu. K-U-F-U-R. Kekufuran. Gejala kekufuran. Ada tak? Kufur. Kafir. Di kufur, kafir ni contohnya iman, mukmin, Islam, Muslim, ihsan, muhsin, nifaq, munafik, riddah, murtad. Satunya masdar, satunya isim fa'il. Kufur diri kekufuran tu, orangnya kafir.
Iman, diri kepercayaan tu, orangnya mukmin. Tu. Pandai ni. Jadi sini khilaf pada kufur. Kufur ke tidak kufur? Setengah ulama kata kafir. Digi pada orang pula. Orang tu orang kufur. Kalau kafir tu orang kufur. Kata setengah mukmin, orang yang beriman. Macam taklid dengan muqallid tu nah. Taklid dituru orang tu. Orang yang turu orang muqallid dia panggil. Orang yang taklid. Kalau bahasa Arab, orang yang taklid ni apa dia? Muqallidun. Apa dia muqallidun? Orang yang taklid orang pada bab pegangan. Jadi kufur, kafir. Riddah, murtadun. Riddatun, murtadun. Murtad ni orang. Orang yang riddah. Kita sebut sebagai gejala riddah. Apa gejala riddah? Diri terbalik agama. Orang yang riddah dipanggil orang murtadun, orang murtad. Nifak tu diri kepura-puraan dalam bab iman. Dia kepura-puraan maknanya menzahirkan Islam tapi menyembunyikan tidak beriman tu. Orang yang nifak ni dipanggil munafik. Itu jelas beza dia ni. Jadi kufur, diri kekufuran tu. Orangnya kafir. Jadi kata setengah kafir dan kata setengah mukmin. Kemudian antara dua pandangan ni pula ni. Antara setengah kata kafir, setengah kata mukmin ni. Dan yang muktamad, mana yang muktamadnya? Bahawasanya mukmin. Mukmin, iman dia sah lagi, makrifah dia sah lagi, maka tidak kekal neraka sebab dia mukmin. Sebab apa mukmin? Sebab apa sah makrifah? Sebab dia jazam. Ada ni? 100%. Yang dijazam tu pula bertepatan dengan yang sebenar. Bertepatan dengan yang sebenar. Maka iman dia sah, makrifah dia sah. Sebab berdalil ni adalah kewajipan cabang kepada usul agama. Ini atas pandangan muktamad. Tapi kewajipan berdalil itu tetap kewajipan. Maka bila berdalil ni tetap kewajipan, berdosa dah orang yang tidak berdalil. Dia nak pergi pula berdosa ke tak berdosa di hadapan. Jadi pandangan muktamad, mukmin. Bila mukmin tak kekal neraka. Iman disah, makrifah disah. Tapi berdalil ni kewajipan ni. Tapi kewajipan bukan pada usuluddin. Kewajipan pada furu' cabang pada usuluddin. Maka kalau tidak berdalil, berdosa ke tak? Tengok dulu. Orang yang macam mana tidak berdalil. Ia pecah pula kepada yang kuasa mendirikan dalil, yang lemah daripada mendirikan dalil. Orang ni cerdik ke orang bodoh? Di situ pula kewajipanlah berdalil ni. Atas pandangan muktamad. Pandangan hak dhaif, hak kata kafir tu, hak tu tak ada benda dah tu. Atas pandangan dhaif kata kafir, kekal neraka selama-lamanya. Jadi hak pandangan muktamad, mukmin. Mukmin tak mukmin pun tetapi jika belajar ia. Tetapi jika belajar ia dan kuasa pada mendirikan dalil. Setengah cetakan dia bukan dan di situ, maka maka kita buatlah sepotong dang tu, kita tulis di tepi tu setengah cetakan maka, bukan dan. Sepotong dang tu. Tetapi jika belajar ia, maka kuasa mendirikan dalil. Gitu. Jika dia belajar, maka kuasa pada mendirikan dalil. Tetapi dia tak belajar masalahnya sekarang ni. Dia tak belajar.
Tetapi kalau dia belajar, tetapi jika belajar ia, maka kuasa pada mendirikan dalil. Tetapi dia tak belajar. Apa hukum orang mukmin ni yang tidak berdalil? Walaha kalau dia belajar, dia kuasa pada mendirikan dalil, maka iaitu asi, berdosa. Situ. Pandai ni. Dia kalau belajar, dia akan kuasa mendirikan dalil. Tak payah turut orangnya. Dalil apa? Allah Ta'ala ada. Dalil apa? Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Ringkasnya, dalil ada makhluk. Tu je nak dalil ijmali je. Dalil pendek pun cukup dah. Bukan nak dalil panjang lebar. Kalau belajar, akan ada dalil sendiri tapi tak belajar. Dalil pendek ni kalau tak belajar ni memang salah sangat, memang cuar sangatlah kitanya. Kalau pandangan tak kata kafir, rasa-rasanya macam sedang molek lah. Bukan nak dalil panjang pun. Bukan dalil panjang pun. Kamu berpegang Allah ada, mana dalil? Tu ada langit, ada bumi. Kalau Tuhan tak ada, bagaimana langit bumi? Tu dalil tu. Kat tu je. Kalau kata tak belajar juga, bukan kata berdosa. Pandangan tak kata kafir tu sedang molek dah. Mana? Nak dalil molek lagi, dalil ayat Quran lah. Nak dalil ayat Quran. Apakah dalil Tuhan ada? Qul huwallahu ahad. Tu dalil ayat Al-Quran Allah ada. Itu dalil Allah Esa, wahdaniyah. Itu bukan dalil wujud Allah. Dalil wahdaniyah ialah dalil wahdaniyah. Tapi kalau Allah ni Esa, ada dah. Allah Esa dah, tapi tak ada gitu. Dalil ni ada dua dalil. Satu dalil secara soreh, secara terang-terang. Qul huwallahu ahad. Dalil sorehnya, dalil terang-terang atas wahdaniyah. Dalil secara dimni, secara kandungan ataupun secara tidak langsung. Dah, macam gitu dah. Allah Esa ni jadi dalil tak kepada Allah ada? Dalil Allah ada lah tu. Gitu dia panggil apa? Dalil secara dimni. Secara tidak langsung, secara tidak direct. Tu dalil tu. Tiba-tiba tak belajar dalil Al-Quran pun tak erti. Kalau tak erti dalil Al-Quran pelik lah. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dalil Allah Ta'ala ada tu. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuan bagi alam. Tu dalil Allah Rabb, Allah Tuan. Alam ni hak dia belaka ni. Allah Tuan. Dah Tuan dia ke tak? Ar-Rahmanir Rahim. Tu dalil Allah pemurah penyayang. Dah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penyayang ada dah? Tak ada. Allah Ta'ala Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penyayang. Allah tak ada. Pemurah penyayang saja je. Tu dalil ada belaka lah tu. Waktu lah kata kalau tak ada dalil ni berat sangat lah panggil. Tapi kalau belajar, dia kuasa mendirikan dalil. Tiba-tiba tak belajar, maka asi berdahaka. Maka jika belajar ia dan lemah daripada mendirikan dalil, dia belajar sangat dah, tapi dia jenis tak cerdik. Bukan ni bukan dia dalam kitab lama dia kata hak tadi tu dipanggil orang yang terima pelajaran. Ni orang yang tidak terima pelajaran. Bukan orang tak terima pelajaran, orang degil, bukan. Dia ajar pun dia benak. Kita ajar dia ada Allah, pegang molek ada Allah, dia pun pegang ada Allah. Dalil ada langit bumi dalil ada langit bumi. Kita ajar dia. Kemudian tanya pula. Ni orang jenis tak cerdik je. Hak ajar sebelum ni. Ingat tak lagi? Allah Ta'ala ada. Memang Allah Ta'ala ada. Saya pegang Allah Ta'ala ada. Dalil. Dalil pun belum pula. Hak ajar sebelum ni lah dalil. Saya pakai turut ustaz sudah lah. Pening dah saya main dalil. Turut ustaz, turut orang dia dipanggil taklid.
Dak lah aja sebelum ni. Dalil ada Tuhan, dalilnya ada langit, ada bumi. Dalil ada Tuhan, dalil ada awak tu sendiri. Awak jadi ada tu dalil Tuhan ada. Kalau Tuhan tak ada, awak pun tak ada. Dak uti. Dia serendar dah. Ha ni hak jenis apa? Jenis bodoh. Dak uti kot dia. Ajar apa hajam. Pakai turut orang tu ustaz ngajar lah, turut orang ramai kata Tuhan ada. Saya pegang ada, dak lari dah. Memang pegang Tuhan ada. Dalil tu lah. Ada dalil sendiri. Jangan duk turut orang gitu. Oh, dah lagi dah. Ngilim pala dah. Bodohnya dia. Tak cerdik. Abang apa ni? Orang yang tidak terima pelajaran dalam kitab. Sini lemah daripada mengenal dalil. Maka iaitu tiada asi, tiada derhaka. Tak berdosa dianya. Sebab dia bukan tak belajar. Tapi Tuhan jadikan dianya tak cerdik. Tak berdosa lah dianya. Tapi kalau dia belajar, dia akan kuasa pada mendirikan dalil tapi tak belajar, maka berdosa. Malaikat catat dosa. Malaikat catat dosa bila? Pagi-pagi bangun tidur, malaikat pun catat dosa sekali. Nak tidur malam, malaikat pun catat dosa sekali. Dak, malaikat akan catat dosa setiap saat, setiap detik, selagi dia tidak belajar sehinggakan berdalil sendiri. Daripada ni. Ini dosa dalam bab pegangan ni. Pegang kejap Allah ada. Pegangan sebenar, dalil tak ada. Malaikat catat dosa tanpa berdalil tu selagi tidak belajar dan boleh mendirikan dalil. Dalil pendek saja. Ada makhluk, ada alam, ada kita, ada manusia. Itu je dalil ni. Malaikat catat dosa setiap saat. Kalau tidak berdalil bagi orang yang terima pelajaran, cuma dia tak belajar. Orang yang tak terima pelajaran, orang yang lemah dia punya IQ dia belajar, masih lagi lemah daripada mendirikan dalil, tidak mampu juga mendirikan dalil, maka iaitu tiada asi, tiada derhaka. Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Bukan wajib pada syarak saja ni, wajib hak permulaan daripada ilmu syarak. Kemudian wajib syarak tu di hadapan ada wajib aini, ada wajib kifayah. Kita belajar ilmu usuluddin ni wajib, ialah wajib ada dua. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Ni hak dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di selit dia adalah tambahan. Jadi mengetahui makrifah ni, hak ni permulaan agama. Kita nak dapat mengetahui makrifah ni, dia kena belajar. Belajar ni apa hukum? Fardu wajib, fardu ain ke fardu kifayah? Dia akan huraikan fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana. Nak pastikan kita ni ada pengetahuan, ada makrifah. Ada pengetahuan, ada makrifah berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan Rasul dan berkaitan dengan perkara-perkara agama yang didatang oleh Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.